Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan penyokong setia tabung haji travel and services. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dalam kesihatan yang baik dan sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja berada. Jadi Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmatnya. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pada setiap tahun adalah datangnya musim kebaikan itu secara silih berganti. Satu demi satu bulan kebaikan, satu demi satu bulan kebaikan datang hampiri kita, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk menambah koleksi amalan kita yang hendak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Kalau kita lihatnya, dalam setahun ada banyak bulan kebaikan yang datang. Yang terdekat sebelum ini adanya bulan Ramadan. Kemudian datangnya bulan Syawal. Dalam setiapnya ada amalan masing-masing. Kemudian datangnya bulan haji, bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Kemudian seterusnya diakhirilah seterusnya selepas bulan haji itu datangnya pula bulan Muharram. Sebab itulah kata Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala membuka setahun itu dengan bulan haram. Apa dia bulan haram? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran bahawa bulan haram itu ada 4. Bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulkaidah dan seterusnya bulan Muharram. Jadi dalam tahun Islam, Allah Subhanahu Wa Taala membuka tahun Islam itu dengan bulan apa? Dengan bulan Muharram. Dan Allah tutup dengan bulan apa? Bulan Zulhijjah, iaitu bulan haji yang mana kita akan selesai daripadanya dan masuk kepada bulan Muharram. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita dalam kebaikan, memberi kita kesempatan dan juga peluang untuk merasai bulan-bulan kebaikan ini agar kita dapat merebut pahala amalan kebaikan yang dapat kita lakukan pada bulan-bulan tersebut. Dan kata Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, tiada bulan yang lebih agung melainkan daripada bulan dalam setahun itu selepas daripada bulan Ramadan, melainkan bulan Muharram. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, bahawa kata Nabi SAW, apabila Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul layli khair wa ayyul ashhuri afdal, apakah malam yang terbaik dan apakah bulan yang teragung ataupun terbaik juga? Maka kata Nabi SAW, khairul layli jawfuhu wa afdalul ashhuri syahrullahi allati tad'unahu Muharram. Kata Nabi SAW, malam yang terbaik adalah 1/3 akhir malam. Adapun bulan yang terbaik adalah bulan yang kamu panggil sebagai bulan Muharram, itu adalah bulan Allah. Dinamakan sebagai bulan Allah. Sebab itulah dalam satu hadis yang lain, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Kata Nabi SAW bahawa sebaik-baik puasa selepas daripada puasa Ramadan adalah bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini dinamakan sebagai bulan Allah. Kemudian kata Nabi SAW juga, sebaik-baik solat selepas daripada solat fardu ataupun solat yang wajib adalah solat malam. Maka janganlah kita tinggalkan kedua-dua perkara yang baik ini, iaitu berpuasa selain daripada yang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, maka kita berpuasa juga
pada hari yang ditetapkan, ditentukan pada bulan Muharram. Begitu juga kalau kita melaksanakan solat-solat yang wajib, ya, kewajipan sebagai seorang Muslim melaksanakan sekurang-kurangnya solat fardu itu 5 hari, 5 kali sehari. Ya, 5 kali sehari. Jadi begitu juga ada solat-solat malam, solat-solat sunat yang lain yang juga perlu dijaga untuk menampung kekurangan yang ada pada amalan fardu kita. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya bahawa dalam bulan-bulan yang sunat, ya, bulan-bulan yang ada amalan-amalan sunat seperti puasa dan sebagainya, kita tengok ada banyak bulan, ya. Selain daripada bulan Ramadan yang ada puasa yang wajib, bulan-bulan yang ada puasa sunat yang lain seperti bulan kita tengok bulan hari tu Zulhijjah ada puasa Arafah. Kemudian bulan Syawal pun ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetapi dari segi bulannya yang afdal, yang terbaik menurut majoriti para ulama selepas daripada Ramadan adalah bulan Muharram. Dan ini disokong juga kenapakah bulan Muharram itu dinamakan sebagai Syahrullah, bulan Allah. Sebenarnya di zaman jahiliyah, ya tuan-tuan dan puan-puan, di zaman jahiliyah bulan Muharram ini dinamakan sebagai Safar al-Awwal. Dinamakan sebagai bulan Safar. Tetapi Safar yang pertama dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa bulan Muharram ini adalah selain daripada bulan itu diagungkan, ya, pada zaman jahiliyah, diagungkan juga pada selepas daripada kedatangan Islam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menamakan sebagai bulan Muharram. Maka apabila sesuatu itu dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak lain dan tidak bukan ia menunjukkan kemuliaan dan keagungan perkara tersebut kerana disandarkan kepada Tuhan semesta alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita kata kitab, iaitu buku kitab. Tetapi itu kalau kita sebut kitab, buku adalah buku biasa. Tetapi apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kitabullah, iaitu Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah satu benda yang sangat agung dan itulah yang menjadi panduan kehidupan kita dalam kehidupan seharian. Maka panduan kita adalah daripada Al-Quran dilengkapkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya, ya, sebelum diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, ya, telah diwajibkan berpuasa di bulan Muharram. Dan ini diterangkan dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi sallallahu, diceritakan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah, bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semasa peristiwa hijrah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, kemudian fawajadal yahuda siyaman yauma Ashura, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa orang Yahudi ketika itu berpuasa di bulan Muharram bertepatan dengan 10 Muharram. Sebab itu dinamakan Ashura, daripada perkataan Ashara, 10. Maka sifatnya adalah dia adalah Ashura, hari yang ke-10. Maka itu adalah hari 10 Muharram. Maka kata Nabi SAW, Nabi bertanya kepada kaum Yahudi tersebut, Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, apakah hari yang kamu sedang berpuasa ini? Maka kata Yahudi tersebut, Hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, yang mana anjallahu fihi Musa wa qaumah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya, wa aghraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Kemudian fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari tersebut kerana tanda syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka daripada pemerintah yang zalim, iaitu Fir'aun la'natullahi alaihi. Maka kata Yahudi tersebut, fanahnu nasumuhu, maka kami berpuasa kerana kami mengingati peristiwa Allah Nabi Musa tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka kami juga berpuasa kerana mengikut Nabi Musa alaihi salam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Bahkan kami, iaitu kami umat Islam ini, lebih aula, lebih utama dan lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Kerana Nabi Musa alaihi salam membawa tauhid dakwah Allah Subhanahu wa taala, bukan membawa kepada ajaran yang bertentangan dengan Islam, tidak. Maka Islam datang untuk melengkapkan ajaran yang terdahulu. Maka kamilah yang lebih berhak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Musa alaihi salam berbanding kamu, wahai kaum Yahudi. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, ada menyebutkan juga pada 10 Muharram itu, yang mana apabila kapal Nabi Nuh alaihi salam mendarat di atas sebuah bukit yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan bukit tersebut adalah bukit Al-Judi, bukit Judi. Ya, bukan judi yang kita main tu, bukit namanya bukit Judi. Ya, apabila kapal setelah daripada berlaku bah ataupun banjir besar, maka kapal tadi berlabuhlah di atas sebuah gunung ataupun bukit namanya bukit Judi. Maka apabila telah selamat semua daripada banjir besar tersebut, maka berpuasalah Nabi Nuh alaihi salam kerana tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka daripada kebinasaan banjir besar ketika itu. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi kelebihan puasa Ashura ini, kelebihan berpuasa di bulan Muharram, iaitu pada 10 Muharram, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Maka kata Al-Imam Muslim, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tersebut bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumi Ashura, tentang berhukum ataupun tentang berpuasa pada hari Ashura. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pahala yang akan dapat daripada berpuasa hari Ashura, iaitu berpuasa pada 10 Muharram? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Dan aku berharap bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa setahun yang lalu. Nampak tak kelebihan di situ? Setahun dosa kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita merebut peluang untuk berpuasa pada 10 Muharram. Dan kalau kita tengok pada bulan yang lalu, pada bulan Zulhijjah, ada hari Arafah. Hari Arafah, Nabi kata apa? Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku berharap Allah akan ampunkan dosa ini untuk puasa hari Arafah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi timbul pula persoalan. Tadi kita kata sebaik-baik bulan selepas daripada bulan Ramadan adalah bulan Muharram, sebab ada puasa Ashura dan sebagainya. Tetapi kenapa pula bila puasa Arafah diampunkan, dihapuskan dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sedangkan puasa 10 Muharram, puasa Ashura hanya setahun yang lalu? Okay. Dari sudut bulan Muharram adalah, menurut majoriti para ulama, bulan yang paling afdal selepas Ramadan adalah Muharram. Itu dari sudut bulan. Tetapi dari segi hari tertentu berpuasa, maka hari Arafah lebih afdal berbanding hari Ashura. Sebab itulah pahalanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berbeza dengan hari Ashura adalah setahun yang lalu sahaja. Dan bagaimana kita lihat apabila Nabi SAW, apabila kita dah tengok dalam hadis Ibnu Abbas tadi, apabila Nabi datang ke Madinah, lihat orang Yahudi berpuasa, Nabi pun berpuasa sekali. Dan inilah permulaan di mana di mana diwajibkan dahulu berpuasa di bulan Muharram sebelum diwajibkan datangnya bulan Ramadan, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Sebab apabila telah datangnya bulan Ramadan, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajipan untuk berpuasa di bulan Muharram itu gugur, telah menjadi sunat. Dan ini juga disebutkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i kita, bahawa puasa di bulan Muharram hukumnya adalah sunat. Ini selepas daripada kewajipan berpuasa di bulan Ramadan.
Kalau kita lihat apabila Nabi SAW datang kemudian berpuasa Ashura, tetapi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbeza dengan orang Yahudi. Tetapi dalam masa yang sama Nabi tak hapuskan perkara yang mana Allah perintahkan yang ada asal dalam Islam dan sebagainya. Nabi tak mansuhkan, hapuskan begitu saja. Nabi buat, tetapi Nabi bezakan dengan amalan-amalan orang Jahiliyah ataupun orang Yahudi yang terdahulu. Contohnya, orang Jahiliyah dulu sebelum kedatangan Islam, mereka memuliakan tetamu. Jadi adat kemuliaan memuliakan tetamu ini diteruskan lagi walaupun setelah kedatangan Islam. Begitu juga hari Ashura ini diteruskan puasanya setelah daripada kedatangan Islam, digalakkan berpuasa setelah daripada kedatangan Islam. Tetapi Nabi SAW menyuruh kita berbeza. Sebab itulah Nabi kata apa? Di tahun akhir, setahun sebelum daripada Nabi wafat, Nabi kata apa? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi kata, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi' wal 'ashir. Nabi kata, andai kata aku masih lagi dihidupkan sehingga tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan untuk membezakan dengan orang Yahudi tadi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram. Tetapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang seterusnya Nabi tidak sempat dengan bulan Muharram, maka Nabi tak hanya sempat berpuasa pada tahun itu pada 10 Muharram, tapi 9 Muharram tidak sempat. Tetapi Nabi memerintahkan. Jadi apabila Nabi perintahkan, maka itu juga telah menjadi satu tuntutan dan galakan untuk kita berpuasa juga pada 9 Muharram tadi untuk membezakan antara kita dengan amalan orang Yahudi. Sebab itulah kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada hikmahnya kenapa diperintahkan, digalakkan, disuruh, dituntut untuk kita berpuasa pada 9 Muharram juga. Antaranya yang pertama adalah untuk berbezalah tadi, untuk berbeza dengan perbuatan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya berlaku kesilapan teknikal, kesilapan daripada sudut penyiraan hari, salah tengok anak bulan dan sebagainya penentuan hari, boleh jadi apabila kita berpuasa pada 9 Muharram itu sebenarnya telah jatuh pada 10 Muharram. Tidakkah kita dapat juga hari Ashura itu? Jadi itu antara hikmahnya. Kalau kita berpuasa 10 sahaja contoh, boleh jadi berlaku kesilapan teknikal, silap kira bahawa 10 itu 11 sebenarnya. Kita telah terlepas yang sepatutnya kita nak berpuasa 10 Muharram. Sedangkan yang kita puasa 10 itu sebenarnya 11 Muharram. Boleh jadi. Sebab itulah sebagai langkah berhati-hati, sebaiknya juga kata Al-Imam Nawawi, kita berpuasa pada 9 Muharram selain daripada untuk berbeza dengan Yahudi, sebagai langkah berhati-hati. Takut-takut 9 Muharram itu sebenarnya adalah 10 Muharram. Dan sebenarnya itu juga perkara yang ketiga adalah perintah Nabi untuk menyambungkan puasa Muharram itu dengan satu puasa yang lain, iaitu sebelumnya atau selepasnya. Sebab itu kata Nabi SAW, untuk berbeza dengan orang Yahudi dalam puasa puasa Ashura ini, puasa 10 Muharram, maka Nabi kata apa? Sumu yauman qablahu aw ba'dahu. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Sebab itulah para ulama mereka berbeza pandangan, mengatakan apakah yang paling afdal dalam martabat ataupun tingkatan puasa hari Ashura ini. Ada ulama yang mengatakan tingkatan yang pertama adalah berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu tingkatan utama. Kenapa tingkatan pertama? Sebab itu yang Nabi buat dan Nabi perintahkan. Nabi buat, Nabi berpuasa 10 Muharram dan Nabi perintahkan. Nabi kata, andai kata aku masih hidup pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa 9 Muharram juga. Jadi ulama kata berdasarkan hadis itu secara literalnya, secara jelasnya yang kita nampak di situ, yang tersuratnya, Nabi perintahkan untuk berpuasa 9 dan 10. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa yang afdalnya 9, 10, 11. Dia puasa 3 hari. Jadi mereka berbeza pandangan. Yang penting kita membezakan antara amalan Yahudi tadi
dengan hanya berpuasa pada 10 Muharram sahaja. Sebab itulah bagaimana Nabi SAW yang banyak, dan ada hadis yang lain bagaimana Nabi memerintahkan supaya kita berbeza dengan orang Yahudi dalam segala perkara. Kalau orang Yahudi itu mereka menghilangkan, mencukur terus janggut, ya. Sedangkan mereka menyimpan misai. Misai itu dah yang macam apa tu, yang apa Mr. Potato tu, yang panjang misai tu kan, gulung tu. Itu orang Yahudi punya style. Tetapi dalam Islam ini bagaimana Nabi SAW menyuruh kita menyelisih, menyisihi orang Yahudi tadi dengan kita menyimpan janggut dengan keadaan terurus dan terapi, yang rapi, tersusun dan sebagainya, dan untuk kita membuang misai, yang mencukur ataupun membuang misai, supaya kita berbeza dengan kelakuan ataupun perangai orang Yahudi tadi. Itulah bagaimana sunnah Nabi SAW sekiranya dilaksanakan dalam kehidupan kita akan membawa kepada hikmah ataupun kejayaan yang tertentu. Dan juga kita ingat ya, apabila datangnya bulan Muharram ini, bulan Allah, bulan Muharram ini, maka janganlah kita sandarkan, kaitkan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kita tengok orang Syiah, ya, mereka apabila datangnya 10 Muharram ini, dia ada buat perayaan sendiri. Dia namakan perayaan apa? Karbala. Biasa dengar kan? Ya. Hari Karbala ini mereka kata sempena memperingati kematian Al-Husain, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, maka dibunuh pada 10 Muharram. Mereka merayakan hari Karbala tersebut. Jadi ini tidak wajar kita buat kerana mengikut kepada itu. Itu biarlah. Itu ajaran yang bertentangan dengan Islam dan sebagainya, kita buat kerana ikut Nabi, dan Nabi menyebutkan berdasarkan kisah Nabi Musa alaihissalam tadi. Dan juga tidak salah apabila dalam kita berpuasa dan sebagainya, dalam adat-adat Melayu kita ada bubur Ashura. Biasa dengar kan bubur Ashura kan. Jadi bubur Ashura ni mentang-mentang nama dia kena pada hari tersebut 10 Muharram, maka kita buat pada bulan Muharram je. Tak. Jadi sebenarnya dia boleh buat pada bulan-bulan yang lain, tidak ada masalah. Jangan kita tetapkan bubur Ashura mesti pada bulan Muharram saja, tidak. Ya, tapi kalau buat bubur Ashura tu sementara bersempena dengan kebetulan kita nak buat amal kebaikan dan sebagainya, nak bergotong royong, nak bersedekah kepada jiran dan sebagainya, maka kita buat bubur Ashura itu tidak menjadi masalah, kerana memberi makan, merapatkan silaturahim, jadi bekerjasama dan sebagainya, amalan yang sangat dituntut di dalam Islam. Yang tidak boleh hanya menyandarkan bahawa bubur Ashura itu hanya pada bulan-bulan tertentu dan sebagainya, seolah-olah telah menjadi satu kewajipan di dalam Islam. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rebutlah peluang sementara Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan, terutamanya kita berada di musim pandemik ini, ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan-bulan yang penuh keberkatan, di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang baik. Semasa kita melakukan puasa, bukankah berpuasa itu apabila kita hendak berbuka doa yang tidak tertolak? Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan ya pandemik ini, diangkat wabak ini, disegerakan perginya musibah ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita dalam urusan kehidupan kita dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi